wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan hasil kajian tanggungjawab anak kepada ibu bapa dalam masyarakat Islam sewaktu pandemik COVID-19. Bersama saya Ahmad Fitri bin Adnan, saya Ahmad Subhi bin Suhaimi selaku pembentang dan saudari Nur Adihah binti Nazri. Yang berhormat Dr. Muhammad Yusri bin Muhammad Isa selaku pensyarah di Fakulti Quran Sunnah USIM, iaitu guru kami. Baik, kita masuk kepada isi kandungan. Di sini terdapat 4 perkara yang akan dibentangkan di dalam kajian ini. Pendahuluan tanggungjawab anak kepada ibu bapa dalam masyarakat Islam sewaktu pandemik COVID-19. Pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan, yakni PKP, telah diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bertujuan membasmi penularan wabak COVID-19 kepada lebih ramai mangsa di negara ini. Ditambah lagi sewaktu era pandemik COVID-19, pelajar-pelajar universiti khususnya terpaksa mengharungi norma pembelajaran baharu secara virtual ataupun atas talian. Melihat daripada sudut positif, Perintah Kawalan Pergerakan secara tidak langsung menjadi satu peluang keemasan untuk mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan. Kita masuk tujuan kajian. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, Dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha berkuasa membalas amal kamu, lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Tujuan kajian adalah penulis bertujuan memberi fokus kepada pembentukan jati diri anak-anak kepada ibu bapa sewaktu pandemik COVID-19 berlaku melalui perspektif Islam. Dan yang kedua, penulisan ini adalah bertujuan menyasarkan dapatan kajian apakah aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak semasa bersama dengan ahli keluarga di rumah sewaktu COVID-19 berlaku. Baik, dalam dapatan kajian ini terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, keberadaan responden sewaktu COVID-19. Yang kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa melalui perspektif Islam. Dan di bawah tanggungjawab terhadap ibu bapa ini terpecah kepada 2, semasa ibu bapa mereka masih hidup ataupun selepas ibu bapa mereka telah meninggal. Dan dapatan yang ketiga adalah kefahaman berdasarkan contoh berbakti kepada ibu bapa, dan di sini kami meletakkan 6 contoh. Baik, yang seterusnya dapatan kajian yang pertama, iaitu keberadaan responden sewaktu COVID-19. Kajian ini menunjukkan bahawa terbukti sejumlah bilangan yang besar bagi pelajar-pelajar bersama dengan keluarga dan sedikit sahaja yang tidak bersama dengan keluarga semasa meneruskan proses pembelajaran. Kita lihat seramai 28 orang pelajar perempuan yang bersama dengan keluarga sewaktu pandemik dan hanya seorang perempuan yang tidak bersama dengan keluarga. Bagi lelaki ada 5 orang pelajar yang bersama dengan keluarga sewaktu pandemik dan 1 orang pelajar tidak bersama dengan keluarga sewaktu pandemik. Baik, seterusnya dapatan kajian yang kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa melalui perspektif Islam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma aw raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qala kilaihima falam yadkhulil jannah." Hadis ini bermaksud kehinaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapakah yang dimaksudkan itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tua
ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya asbab untuk masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Muslim. Ayat ini jelas menunjukkan tanggungjawab anak-anak terhadap kedua ibu bapa terbagi kepada dua, iaitu semasa kedua ibu bapa mereka masih hidup dan selepas kematian kedua ibu bapa. Baik, yang seterusnya dapatan kajian yang kedua. Kajian ini memaparkan tahap kefahaman responden, iaitu pelajar-pelajar Universiti Sains Islam Malaysia terhadap tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa melalui perspektif Islam. Dan jawapan hasil daripada kajian ini menunjukkan 32 orang responden menjawab dengan kedua-dua jawapan di atas daripada 35. Seterusnya dapatan kajian yang ketiga. Kefahaman berdasarkan contoh berbakti kepada ibu bapa melalui perspektif Islam. Contoh yang pertama, berlaku baik kepada mereka dan tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Allah berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ayat ini bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah kamu berkata kepada mereka dengan perkataan yang kasar sekalipun perkataan Dan janganlah kamu menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Di sini seramai 31 orang responden menjawab dengan betul bahawa berlaku baik kepada ibu bapa dan tidak meninggikan suara adalah satu contoh tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup. Kita pergi kepada contoh yang kedua, iaitu membantu mereka dari sudut kemampuan setakat yang mampu. Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbih wa inna walada ar-rajuli min kasbih. Hadis ini bermaksud sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah berasal daripada usahanya, dan sesungguhnya anak seseorang adalah berasal daripada usahanya. Hadis An-Nasa'i. Di sini terdapat 30 orang responden menjawab dengan betul bahawa membantu setakat apa yang mampu adalah satu contoh tanggungjawab anak-anak kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup. Contoh yang ketiga, sentiasa berdoa kepada ibu bapa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Bermaksud, dan hendaklah kamu merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah kepada mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil. Surah Al-Isra ayat 24. Di sini seramai 34 orang responden menjawab dengan betul bahawa mendoakan kepada ibu bapa adalah satu contoh tanggungjawab semasa mereka masih hidup ataupun selepas mereka meninggal dunia. Contoh yang ketiga, tunaikan hutang-hutang yang wajib, iaitu hutang dengan Allah seperti puasa, haji, nazar dan sebagainya. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alayha shawmu shahri afa aqdihi 'anha qala na'am qala fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maksudnya telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, siapakah ibuku? Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ke atasnya puasa Ramadan, iaitu meninggalkan puasa. Adakah aku perlu qada puasa bagi pihaknya? Rasulullah SAW berjawab, ya, kerana hutang dengan Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Hadis riwayat Bukhari. Di sini seramai 17 orang responden menjawab dengan betul
Bahawa menunaikan hutang yang wajib seperti puasa adalah satu tanggungjawab anak kepada ibu bapa selepas mereka meninggal dunia. Contoh yang kelima, menziarahi sahabat-sahabat kepada kedua ibu bapa. Daripada Anas bin Malik bahawa Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Bermaksud, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya serta dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung pertalian silaturrahim. Hadis riwayat Bukhari. Di sini seramai 20 orang responden menjawab dengan betul bahawa menziarahi sahabat-sahabat kepada ibu bapa adalah satu contoh tanggungjawab semasa mereka masih hidup ataupun selepas mereka meninggal dunia. Contoh yang keenam, bersedekah kepada mereka walaupun selepas ketiadaan mereka. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa Sa'ad telah pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummi matat wa lam tusi. Afa atasaddaqu anha?" Qala na'am. Maksudnya, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan belum sempat dia berwasiat, maka bolehkah aku bersedekah untuknya? Rasulullah SAW menjawab, ya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sebanyak 23 orang responden menjawab dengan betul bahawa bersedekah kepada mereka walaupun selepas ketiadaan mereka adalah satu contoh tanggungjawab kepada ibu bapa selepas mereka meninggal dunia. Kesimpulan, tanggungjawab anak kepada ibu bapa dalam masyarakat Islam sewaktu pandemik COVID-19. Hasil kajian ini diharap dapat memberi input kepada para pelajar bagi meningkatkan tahap kesedaran dan kesyaknaan anak-anak dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap ibu bapa di era COVID-19 ini. Dapat dibuat kesimpulan bahawa tanggungjawab anak-anak terhadap kedua ibu bapa terbahagi kepada dua kategori melalui perspektif Islam, iaitu tanggungjawab sewaktu mereka masih hidup dan sewaktu mereka telah meninggal dunia. Masyarakat Islam pada hari ini yang berdepan dengan cabaran modernisasi memerlukan bimbingan dan panduan untuk mengekalkan kesejahteraan hubungan kekeluargaan. Kajian ini dapat memberi maklumat kepada generasi muda mengenai kewajipan tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa. Justru, kepentingan kajian ini akan dapat mengekalkan kesejahteraan keluarga kerana pelajar yang berstatus anak Islam merupakan tulang belakang dalam pembentukan masyarakat dan negara yang makmur. Harapan saya kepada anak-anak di luar sana, termasuk diri saya, marilah sama-sama kita menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak terhadap ibu bapa kita sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Wallahu alam. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.